Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama kita pada hari ini bersama pelajar-pelajar tingkatan 3. Buku yang digunakan adalah buku Sasbadi muka surat 79. Okey, masih lagi dalam persilangan di antara dua lokus. Okey, perhatikan. Raja di bawah menunjukkan sisi 4 PQRS. X dan Y adalah dua titik yang bergerak di dalam sisi 4 itu. Pada raja itu, bina yang pertama, lokus bagi titik X yang bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik Q dan titik R. Okey, terlebih dahulu kita tengok tadi P, Q, R, S. Ni adalah sisi 4. Okey. Lepas itu yang pertama tadi dia kata bina lokus bagi titik X yang bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa sama daripada Q dan R. Maka di sini Q, di sini R. Jadi sentiasa sama adalah di tengah-tengah. Okey. Selesai untuk yang pertama. Yang kedua, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2.5 cm, jarak 2.5 dari titik S. Maksudnya satu titik. Jadi kalau satu titik, tiada lain, tiada bukan. Okey, dia adalah bulatan. Okey, daripada titik S, bulatan 2.5. Okey, cucuk dekat sini dan buat bulatan. Okey, maka seterusnya tanda dengan titik dengan simbol X. Kedudukan bagi persilangan lokus Y dan lokus X dan lokus Y. Maka ini adalah satu lokus. Jadi ini adalah persilangan dia. Ini adalah bulatan. Jadi di mana mereka bersilang? Okey, X dan Y. Maka di sini. Okey, itu adalah penerangan kepada lokus ini. Mari kita terus kepada pembinaannya. Soalan nombor 1. Perhatikan. Raja di bawah menunjukkan sisi 4 ABCD. X dan Y adalah dua titik yang bergerak di dalam sisi 4 itu. Pada raja itu, bina. Okey. Jadi kita kenal pasti dulu sisi 4 A, B, C, D. Ini adalah sisi 4-nya. Okey. Jadi dia kata tadi pada raja itu bina lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik B dan titik C. Dari B dan C sentiasa sama dari dua titik. Okey, jadi kita tengok jaraknya sentiasa sama. Sentiasa sama, maksudnya tengah-tengah. Okey. Tengok keadaan jugalah. Tapi dekat sini sebab dia kata titik B dan titik C. Maksudnya ada dua titik. Titik B, titik C. Maksudnya lokus itu di tengah-tengah. Okey. Jadi bagaimana membina dia? Okey, cikgu akan tunjukkan di sini. Jangka lukis. Ada dua titik. Kita letak dekat titik yang satu. Kita buka lebih daripada separuh. Okey, lebih daripada separuh. Sukatilah berapa panjang pun tak kisah. Tapi mesti lebih daripada separuh. Okey, jadi kita akan buat di atas garisan satu lengkuk. Di bawah garisan satu lengkuk. Okey, kemudian kita tarik, letakkan dekat ujung yang satu lagi. Kita buat lengkuk. Okey, lepas tu di atas juga kita buat satu lengkuk. Okey, begini. Alright. So, itu adalah pembinaan untuk pembahagi dua sama. Garis. Okey. Jadi, nampak persilangan dekat situ. Ada nampak persilangan? Kita ambil pembaris. Kita sambungkan. Okey, lebihkan daripada sebab ini medan markah kan cikgu cakap hari tu. Medan markah. Jadi kita dah tahu persilangan dekat situ. Ada pembaris tu tadi. Lebihkan. Jangan kita ngam-ngam saja dekat persilangan tu. Lebihkan.
supaya ini medan markah tu kita potong. Maksudnya sehingga semua keseluruhan rajah itu kita cover. Alright? Okay, selesai untuk soalan A. Terus dengan soalan B, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 cm. Okey, jarak sentiasa 3 cm. Kata kunci dari titik A. Satu titik saja. Jadi kalau satu titik saja tak ada lain, memang bulatan. Kalau dua titik tak ada lain, memang tengah-tengah. Macam tu. Okey. Jadi kalau satu titik bulatan dari mana? Dari A. Berapa jauh? 3 cm. Maka mana A? Ini A. 3 cm. Ambil pembaris. Okey, pembaris. Jadi 3 cm. Cucukkan dekat 3 tu. Tengok. Okey, buka sampai sifar. 3 sampai sifar. Okey. Jadi itu adalah 3 cm. Maka kita nak letak dekat mana ni? Yang tajam ni. Jarum ni. Kita letak dekat A lah. Dekat A. Letak betul-betul dekat A tu. Lepas tu kita buatlah bulatan. Okey, kejap. Bulatan. Ni betul ke tak betul ni? Kita tengok ukuran. Okey, betul 3 cm. Kenapa tak ada bersilangan? Okey, yang ini cikgu cek saja. 4 cm, 2 cm betul. Okey, tak apa. Kita tengok. Okey, selesai untuk B. Selesai untuk B, dia kata 3 cm. Okey, jadi ada 2 dekat situ. Okey, seterusnya dia kata tanda dengan simbol X kedudukan bagi persilangan lokus X. Yang ini tadi lokus X. Yang ini lokus Y. Okey, dia kata persilangan nampak tak anak-anak? Dekat sini ada silap lah nampak gayanya. Tapi ternyata bukan silap kita. Cuba anak-anak tengok dekat sini dari titik A adalah 3. Dia betul 3. Ngam 3. Okey, dekat sini pun kita tengok dia ada 4 kan? 4. Jadi tu betul dekat 2. Okey, betul dekat 2. Jadi persilangan dia berada di luar ini. Okey, ini nampak gayanya ada kesilapan di pihak soalan lah. Tapi tak apa. Okey, yang penting kita tahu. Dekat sini dia punya lokus X, sini lokus Y. Jadi di mana mereka bertindih, dekat situ kita tanda X. Alright? Okey. Beralih kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan sebuah segi 4 sama KLMN. X dan Y adalah 2 titik yang bergerak dalam raja itu. Pada raja itu bina. Okey, sekarang kita kenal pasti dulu soalan. KLMN segi 4 sama. Segi 4. Okey, segi 4 sama. Maksudnya dia sama panjang. Okey. Sekarang pada raja itu bina. A. Lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis KL dan KN. Okey. Jarak, selepas perkataan jarak sentiasa sama dari garis KL dan KN. KL dan KN. Jadi kita kena cari garis. Mana dia KL? KL dekat sini. Okey. KN dekat mana? KN dekat sini. Jadi di manakah dia punya lokus? Jadi lokus dia mestilah di sini. Betul tak? Okey. Lokus dekat situ. Okey, tetapi anak-anak dekat sini kita tak payah lukis, tak payah buat pembinaan. Sebab ini adalah segi 4 sama. Cuma terus kita namakan saja ini adalah lokus X. Okey. Alright. Untuk seterusnya, untuk B, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 3.5.
jaraknya, selepas perkataan jaraknya cari sentiasa 3.5. Itu adalah jarak dia dari titik N. Dari titik N, maksudnya ada satu saja. Ada satu saja titik, jadi tak ada lain, tak ada bukan. Maka dia adalah bulatan. Dari N 3.5. Jadi ambil pembaris 3.5. Dekat sini 3.5. Okay, then kita buka sampai sifar. Okay, sampai sifar. Jadi dekat huruf apa? Dekat huruf N. Jadi kita cucuk tadi dekat N. Kita cucuk dekat N. Dan kita akan buat bulatan. Okay. Jadi bulatan dekat situ. Itu adalah locus. Okey, locus apa? Locus Y. Okey. Jadi seterusnya yang ketiga, tanda dengan simbol X. Kedudukan bagi persilangan antara X dan Y. Maka ini adalah X tadi dan ini adalah Y. Jadi persilangan dia kita tandakan X. Okey, dekat situ. Baik. Pergi kepada soalan nombor 3. Raja di bawah menunjukkan sebuah oktagon sekata A, B, C, D, E, F, G, H yang bersisi 2 cm. Okay, mari kita tengok oktagon sekata A, B, C, D, E, F, G, H. Dia kata bersisi 2 cm. Nanti tengok. Dia taklah 2 cm. Maksudnya gambar ini tidak dilukis mengikut skala. Okey. Baik. Pada lokus pada titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari titik A. Jadi dari titik A, dia kata sentiasa 2 cm. Oleh kerana ini tidak dilukis mengikut skala, sebab itu tadi soalan nombor 1 itu dia berbeza. Jawapan ataupun cikgu yang print tidak ikut skala tu. Jadi tak apa. A dia kata okey. Untuk soalan macam ni 2 cm daripada titik A. Titik A. Dan dia kata tadi bersisi 2 cm kan? Okey, jadi daripada titik A 2 cm bermaksud ini ke sini. Okey. 2. Okey, 2 cm. Sebabnya apa? Dekat sini kan 2, dekat sini kan 2, jadi mereka akan sama besar lah. Itu adalah locus X. Hari baru cikgu teringat, cikgu print ini lebih besar. Gunakan lebih besar lah gambar dia. Sebab tu dia jadi lebih daripada 2 cm. Okey, menjawab kenapa soalan ni tadi dia tidak ada persilangan. Okey, kalau anak-anak buat mungkin dia ada berada di atas sikit. Jadi dia ada persilangan di sini. Di atas sini sepatutnya lah. Okey. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan B. Lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis BG dan AD. Okey, jarak, perkataan jarak sentiasa sama. Okey, dari garis BG dan AD. Okey, mana dia BG? BG
dan AD. Oh, jarak sentiasa sama dari sini. Okey, jadi maksudnya ni adalah dua persilangan, dua titik persilangan ni. Macam ni. Okey, jadi kita nak bagi dua, kita nak cari yang sentiasa sama. Jadi dia ada dua lah. Sebelah sini dan sebelah sini. Okey, kita lukis. Okey, ada titik J tu, titik persilangan tu. Kita potong semua. Jadi kena kecil sikit lah. Kita potong semua. Potong tangan 1, potong tangan 2. Okey, lagi potong tangan 3. Lepas tu kita pun potong tangan 4. Ada 4 tangan yang telah pun dipotong, keempat-empatnya, sebab ada 4 garisan tu tadi. Buka lebih sikit pun tak apa. Kalau tak nak buka tadi pun tak apa. Tapi cikgu lebih selesa buka lebih sikit sebab kat sini kecil kan. Okey, cikgu letak dekat tempat yang cikgu potong tu tadi. Buat lengkuk. Okey, sekarang tak boleh buka, tak boleh tukar lagi dah. Bawa dekat tempat ni lagi. Buat lagi satu lengkuk. Okey. Pergi sebelah sini. Buat lengkuk. Okey, bawa lagi kat sini. Buat lengkuk. Sebelah kanan lagi. Buat lengkuk. Angkat lagi. Bawa pergi belakang. Buat lengkuk. Okey, di atas ni pun sama. Buat lengkuk. Letak lagi dekat sini. Lepas tu buat lagi satu lengkuk. Okey. Alright, so sekarang kita ada 4 persilangan, 4 lengkuk tu. Okey, sambung yang bertentangan. Ni dan ini. Okey, cikgu ubah kedudukan ni. Okey, sebab ini dan ini sambungkan. Okey, dan satu lagi sebelah sini. Ini sambungkan. Maka ini adalah locus. Locus apa? Locus Y. Ada 2 locus Y. Okey. Seterusnya tanda dengan simbol X kedudukan bagi persilangan locus X dan locus Y. Jadi ni mana persilangan dia? 1, 2. Okey, dekat luar tu tak adalah. Sebab yang dekat luar tu kalau kita buat memang dia akan jadi bulatan. Okey, jadi dekat sini pun tak ada. Jadi ada 2 dekat situ. Alright. So, sampai di situ saja kelas kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas akan datang. Buku Sasbadi, muka surat 79. Bye.